Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas video-video terbaru daripada Cikgu. Okey. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan apa orang kata sambungan daripada 2.1 sains tingkatan 1. Okey, kita teruskan dengan organisma unisel dan multisel. Okey, kita pergi kepada organisma unisel. Uni adalah maksudnya satu. Uni ni ingat satu. So sel apa dia? Satu sel lah. Uni satu sel. Ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja, manakala organisma multisel, multi bermaksud banyak. Ialah organisma yang terdiri daripada lebih daripada satu sel. So, organisma yang terdiri daripada satu sel nama dia unisel. Organisma yang terdiri daripada banyak ataupun lebih daripada satu sel nama dia multisel. Unisel lawan multisel. Ni contoh. Yang mana satu? Unisel, yang mana satu? Multisel. So, of course lah ni. So, kita manusia ni terdiri daripada sistem yang kompleks. Adalah salah satu contoh organisma multisel. Kita banyak sel. Ni satu sel je ni. Walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel, organisma itu boleh menjalankan semua proses kehidupan, pertumbuhan dan pembiakan. So even dia satu sel je, tapi makan ke, membiak ke dia boleh. Tu kelebihan yang Allah bagi. Okey, ni contoh-contoh organisma unisel. Ni apa dia ni? Kalau tengok bentuk selipar pun kita tahu dah. Apa dia? Paramecium. Tolong ingatlah. Bentuk selipar. Okey. Contoh organisma unisel dalam alam haiwan. Dia haiwan ni. Contoh dia ameba dan paramecium yang hidup di kawasan berair. So mandi sungai ke, mandi lombong ke apa. So kalau ada benda ni, ada. Kalau masuk dalam badan, jaga. Okey. So yang tu yang bahaya tu. Ameba dan paramecium. Contoh. Lagi, euglena. Mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Euglena boleh membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari seperti tumbuhan dan bergerak seperti haiwan. So tolong ingat. Haiwan tadi ameba paramecium. Kalau dua-dua ada, tumbuhan ada, haiwan ada, contoh dia euglena. E-U-G-L-E-N-A. Euglena. Tolong ingat. Okey. Contoh tumbuhan pula. Okey. Nama dia Chlamydomonas. Dia pula yang tak ada sini. Chlamydomonas. Tolong ingat. So sel haiwan apa tadi? Ameba paramecium. Yang dua-dua ada haiwan dan tumbuhan, euglena. Yang tumbuhan sahaja Chlamydomonas. Tolong ingat. Tiga dia pecah situ. Unisel. Okey, kita pergi kepada organisma multisel. Cikgu bagi tahu tadi kan. Kita manusia salah satu contoh organisma multisel. Mempunyai sel yang banyak. Contohnya manusia, muka, nampak? Muka roti tu. Okey, Spirogyra. Okey, Hydra. Ni Hydra. Okey, ni Hydra. Okey, ni Spirogyra ni. Spirogyra. Okey, ni contoh-contoh organisma multisel. So tolong ingatlah. Muka roti, Hydra, Spirogyra. Jenis dan fungsi sel haiwan. Okey. So, sel haiwan terdiri daripada sel epitelium, sel saraf, sel darah merah, sel otot, sel darah putih.
Okey. 1, 2, 3, 4, 5 dah. 6. Sel pembiakan. Okey. Sekali kita pergi kepada satu-satu ni. Okey. Kita pergi kepada sel saraf. Okey. Yang duk sakit-sakit saraf. Ni lah dia. Sel saraf mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impas ke seluruh badan. So, yang ni sebagai contoh. Kalau, simple lah contoh. Kalau member kita panggil, kalau kita tak menyahut, masalah sel saraf lah tu. Sel saraf ni dia membawa maklumat ke otak. Contoh, dia mendengar tadi, kita tak dengar. So, dia tak sampai lah, tak bawa maklumat tu ke otak. Kalau kita dengar, telinga yang okey, dia dengar, sampai terus ke otak, siapa yang panggil tu? Siapa yang panggil nama aku tu? Dia pun berpaling. Okey. So, maksudnya, deria dia berfungsi elok. So, siapa yang panggil 2-3 kali tak dengar tu, okey. So, ada masalah berkaitan dengan saraf. Okey. Itu dia sel saraf maklumat. Dia membawa mesej ke otak. Yang kedua, sel epitelium. Sel epitelium. Okey, ni lah. Sel epitelium, kulit. Membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Sel ini juga merembeskan mukus. Mukus tu macam lendir-lendir. Okey, ni. Dia cover organ. Organ badan, jantung dan sebagainya. So, nama dia epitelium. Tolong ingat. Yang ketiga, sel darah merah. Yang ni lah kita selalu orang kata common lah ni. Dah tahu dah. Mengangkut apa dah? Fungsi sel darah merah. Okey, tiada nukleus. Berbentuk cakra dwicekung untuk menambah luas permukaannya. Mengandungi hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Yang kita duk sedut tu, okey, sampai ke peparu pam apa semua. So, dia yang angkut oksigen ke seluruh bahagian badan. So, kalau yang tengok member kita yang pucat apa semua tu, lepas lari apa kan, lepas contoh maraton apa, pucat tu, maksudnya sel darah merah dia tak sampai ke bahagian tertentu. Contoh duduk lama kan. Bila duduk lama dengan ceramah apa, tiba-tiba nak bangun rasa kebas. So, sel darah merah tak mengalir ke bahagian tu. Tu fungsi dia untuk mengangkut oksigen. Tolong ingat. Sel darah merah. Okey. Mengangkut karbon dioksida juga dari sel di seluruh badan balik ke peparu. So, macam biasalah. Kita tarik oksigen, sedut oksigen, kita hembus karbon dioksida. Okey. So, memang banyak peranan sel darah merah ni. Okey, seterusnya sel otot. Otot kita lah, paha lah, kaki lah. Sel otot yang mengecut dan mengendur dapat menyebabkan pergerakan. Dia kecut kendur, barulah kita boleh bergerak. Okey. So, yang krem tu, masalah tak boleh bergerak tu. Krem dan sebagainya, yang tu tak boleh bergerak. Sebab dia kecut, dia tak kendur. Okey, sel darah putih. Itu pula sel darah putih, tadi merah. Ni putih. Berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. So, kalau benda-benda asing masuk ke badan kita, contohnya kuman ataupun bakteria, so dia yang cover, dia yang protect badan kita. Sel darah putih ni macam askar lah. Yang melindungi di perbatasan, di sempadan negara, kita ni askar yang jaga. So, kalau badan kita, sel darah putih yang jaga. Dia yang akan attack dulu. Dia macam komando lah. Sel darah putih. Okay. Sel pembiakan. Sel pembiakan. Ni apa dia ni? Anak berudu ni. Ni adalah sperma. Okey, gamet jantan. Okay. Sel sperma membawa bahan genetik lelaki dan sel ovum yang bulat ni.
Okey, sel oval membawa bahan genetik bagi perempuan. Okey, sel pembiakan. So, untuk lebih lanjut, untuk yang ni, nantikan bab 4. Bab 4, tingkatan 1. Okey, habis haiwan, kita masuk pula sel tumbuhan. Okey, yang pertama, sel epidermis, sel palisad, dan yang ketiga, sel pengawal. Okey. So, sel tumbuhan dia tak ada lah sel darah merah. So, dia ada 3 jenis ni. Sel epidermis, palisad, sel pengawal, sel rambut akar. Okey. Kita pergi kepada sel tumbuhan. Yang pertama, sel epidermis. Epidermis ni yang duduk atas ni. Okey, yang duduk kat atas ni berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Okey, sekali lagi. Okey, berfungsi kurangkan kehilangan air. Dia yang cover. Okey, membolehkan pertukaran gas keluar masuk dan penyerapan air dan nutrien. So, sangat pentinglah sel epidermis ni. Okey. Yang kedua, bawah dia, sel palisad. Mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Ni. Yang tengah-tengah ni. Okey. So, sel palisad. So, yang ni daripada mana? Ambil daun tadi, kalau kita tengok dekat mikroskop, kita akan nampaklah bahagian-bahagian ni. Okey. So, yang ni, sel pengawal. Ni liang stoma. Okey, kita pergi kepada sel pengawal. Stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel yang disebut sel pengawal. Stoma biasanya terbuka pada siang hari, dia buka untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebab apa buka? Sebab nak serap cahaya matahari. Stoma tertutup pada malam hari atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Okey, sel pengawal mengawal pembukaan ataupun penutupan stoma. So, security kat sini nama dia sel pengawal. Dia yang kontrol. Buka tutup liang stoma tadi. Okey. Seterusnya lah sel rambut akar. Akar pokok ni. Okey. Sel rambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Ni akar rambut. Inilah tisu epidermis. Ni diambil daripada akar ni. Okey, sel rambut akar untuk serap air dan nutrien. Boleh ingat? Okey. Sel epidermis. Ni kita go through sel epidermis yang atas tadi ya. Okey. Berfungsi mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Okey. Sel palisad. Bawah dia tu kan. Apa dia? Untuk serap ada klorofil. Okey. Untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Sel pengawal. Okey. Sel pengawal. Kontrol, kawal, buka, tutup, liang stoma. Okey, stoma biasanya terbuka. Okey, cikgu dah baca tadi. Stoma tertutup pada malam hari atau cuaca panas. Okey, dia yang kontrol sel pengawal ni. Sel rambut akar. Okey, yang banyak meningkatkan luas. Okey, untuk menyerap banyak air dan nutrien dari tanah. Okey. Pembentukan suatu organisma. Okey. Kita pergi sikit lagi. Sel-sel dengan fungsi yang spesifik bergabung membentuk tisu. Okey, tisu. Tisu pula bergabung membentuk organ. Boleh. Tisu daripada sel jadi tisu. Tisu bergabung pula membentuk organ. Daripada organ bergabung membentuk sistem. Boleh. Sel, tisu, organ, sistem.
sel, tisu, organ, sistem. Ada 4. Okey. Sistem organisma lah. Okey, pelbagai sistem pula bergabung membentuk suatu organisma baru jadi orang. Contohlah. Organisasi sel membentuk organisma multisel. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, sel, tisu, organ, sistem, organisma. Tolong ingat urutan ni. Jangan tertukar organisma dululah. Tak ada. Sel dulu. Sel, tisu, organ, sistem, organisma. Okey, contoh. Okey, dalam haiwan, sel epitelium. Ni. Sel epitelium. Kebanyakan sel dalam organisma multisel mempunyai fungsi spesifik. Okey, contoh haiwan ni. Laju ya. Sekali lagi. Sel epitelium, tisu epitelium. Lepas tu contoh kat sini organ perut. Okey. Tak nampak. So, kamu boleh tengok dalam buku teks sains tingkatan 1. Ada ni. Ni cikgu ambil daripada buku teks sains tingkatan 1. Okey, dalam tumbuhan contoh epidermis, tisu. Daun adalah ingat organ. Organ bagi tumbuhan. Okey. Lepas tu sistem, lepas tu organisma. Okey, kita pergi lebih detail. Ni sambungan dia. Yang perut tadi kan. Sistem pencernaan. Barulah jadi orang organisma. Okey. Yang tadi daun tadi tu sistem pengangkutan, lepas tu organisma jadi pokok lah. Sistem dalam badan manusia. Okey. Berapa banyak sistem yang ada ni. Untuk kita boleh makannya, boleh belajarnya. Perlu ada sistem. Terdapat pelbagai sistem yang menjalankan fungsi utama dalam badan manusia. Setiap sistem terdiri daripada beberapa organ yang bekerja secara bersepadu untuk melakukan sesuatu fungsi khusus. Masing-masing sistem ni ada fungsi dia. Fungsi semua sistem mesti koordinasi supaya manusia dapat hidup dengan sempurna. So, tak boleh sistem seorang je. Tak boleh gabung, tak boleh. Dia kena semua sekali bergabung, barulah kita boleh buat kerja dengan baik dengan sempurna. Okay. Kita pergi kepada yang pertama. Sistem perkumuhan. Okay. Ni apa yang terlibat? Organ apa yang terlibat? Kulit, peparu, ginjal. Apa fungsi sistem ni? Menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. So, buang, singkirkan yang bahan-bahan toksik lah. Peluh, air kencing. Tu. Sistem perkumuhan. Yang kedua, sistem rangka. Okey, tak ada yang ni jadi sotong kita. Okey, sistem rangka tulang ni menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparu dan hati. Dia cover ni. Peparu dan hati contohlah. Okey. Yang ketiga, sistem limfa. Mengalirkan bendalur limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. So, bendalur limfa dia mengalirkan limfa cecair tu untuk apa? Protect badan kita daripada kena kuman. Ni. Okay, cecair limfa. So, perasan tak kalau ada yang bengkak dekat leher ni, ni tekuk ni. Bengkak kan? Sini kan. So maksudnya ada badan kita sekarang duduk protect lah untuk cover ada kuman. Biasanya kalau ada ulcer ke apa, so biasanya kalau ada ulcer mesti bengkak kat sini. Ada benjol kat sini. So menandakan badan kita berfungsi normal. Sistem limfa berfungsi. Okay. Seterusnya, sistem pencernaan. Apa yang terlibat? Mulut, esofagus, perut, usus kecil, usus besar. Ni sistem pencernaan. Memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas
untuk membolehkan penyerapan oleh badan. So kami goreng nasi kandar ke apa masuk. So dalam ni daripada mulut tadi kunyah hancur. Dia baru boleh telan. Telan dia masuk dalam lagi dia jadi kecil lagi. Okey, barulah badan kita organ-organ untuk diserap. Okey. Yang tak mau keluarlah sebagai tinja. Okey, sistem otot. Membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Baru kita boleh bergerak ni. Sistem intergumen. Kulit. Okey, sistem intergumen ni kulit lah. Melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Okey, so bayangkan kalau kita tak ada kulit. Macam mana jadi kat kita? Terus direct. So kulit ni protect kita daripada cahaya matahari panas dia kontrol. Okey. Sistem saraf. Okey, otak, saraf tunjang. Ni. Otak, saraf tunjang ni. So dua ni ya. Sistem saraf pusat ada dua, otak dan saraf tunjang. So kalau maklumat yang tindakan yang terkawal sampai ke otak, tindakan luar kawal mesej tu sampai ke saraf tunjang, tulang belakang tu. Dalam tulang belakang ada saraf tunjang. Membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impas. Macam cikgu cakap tadi, mesej lah. Pentingnya impas tu mesej yang Allah cipta lebih hebat, lebih maju teknologi daripada 4G-nya, sekarang ni 5G-nya. Impas ni lebih laju lagi. Yang tu. Sistem peredaran darah. Okey, mengalir darah ni mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Okey, tengok. So, angkut oksigen lah. Darah tadi sampai, kalau tak sampai tu yang rasa kebas tu. So, kalau ada laluan yang roadblock, yang tak boleh lalu darah tu, so yang tu kemungkinan akan stroke. Kalau berlaku dekat otak, ada satu saluran tersumbat, darah tak boleh mengalir. So, tu yang jadi lumpuh. Kalau kena kat jantung, serangan jantung lah. Sistem respirasi, pernafasan, hidung, peparu, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. So, yang ni macam cikgu bagi tahu tadi, kita seduh oksigen, kita hembus karbon dioksida. So, sistem apa? Sistem respirasi. Sistem endokrin. Ini pun sangat penting. So, setiap sistem endokrin ni, dia ada kelenjar-kelenjar dia. Bermula dengan kelenjar pituitari, thyroid, adrenal, pankreas, testis yang lelaki, ovari yang perempuan. Menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. So, setiap kelenjar ni dia ada hormon dia. Pituitari, nanti kamu belajar. Tingkatan apa? 2 kah? Pituitari, hormon pertumbuhan. Thyroid, thyroxina. Adrenal, adrenalina. Pankreas, insulin. Yang ni untuk kencing manis apa ni? Pankreas. Testis, apa dia? Testosteron, ovari, progesteron dan estrogen. Perlu ingat, tu hormon. Apa? Sains tingkatan 1 tak perlu hafal lagi. Yang tu. So, last sistem pembiakan. Yang tadi, sperma dan ovum tadi. So, kilang bagi lelaki nama dia testis. Kilang bagi perempuan nama dia ovari. So, yang ni untuk lebih lanjut, cikgu akan masuk bab 4. Tingkatan 1. Menghasilkan sperma ovum untuk pembentukan zuriat. Wallahualam. So, setakat itu saja video daripada cikgu. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. So, selepas ini, kita akan pergi kepada tajuk 2.2 respirasi, sel dan fotosintesis. Assalamualaikum.